Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Fattah, in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwan, kita sambung kuliah duha kita ini. Rasanya kita sampai muka surat 85. 79. Biasa Ustaz ingat 85, bab yang keempat, muka surat 85 daripada buku Makanus Sunnah fi Tashri' al-Islami, iaitu kedudukan as-sunnah di dalam syariat Islam. Yang kita tak tahunya ialah apakah nilai as-sunnah di sisi hukum hakam Islam. Orang tahu kata sunnah itu adalah sunnah Nabi, itu jelas, semua orang tahu. Tetapi nilai dia, kalau tak silap saya, orang putih panggil value. Cik kat apa? Kat apa hilang? Okey. Dia buka cerita dia rabun sikit. Dia rabun je. Baik. Value dia, nilai sunnah itu kita tak tahu. Pada pelajaran yang dah lalu, kita dah tahu dah bahawa nilai sunnah yang Pak Amir sebut tadi muka surat 79, itu adalah nilai-nilai sunnah. Kalau boleh kita buat suatu kaji selidik balik. Yang pertama, di antara nilai sunnah, dia sebagai pentakhsisan kepada ayat-ayat Al-Quran. Sunnah ni dia datang, dia kita kata talkhiskan, dia mendatangkan hukum-hukum yang khusus pada ayat-ayat Al-Quran. Apa-apa yang Quran sebut secara umum, sunnah datang, dia memberi pengkhususan pula. Dia khususkan bab yang besar, dia kecilkan supaya kita dapat faham perkara itu. Contoh-contoh yang kita dah belajar, masalah dalam ayat 11 daripada surah An-Nisa, Allah menyatakan tentang masalah yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzin unthayain, iaitu Allah bagi tahu tentang hal wasiat bagi laki-laki itu 2 bahagian daripada bahagian wanita. Itu jelas, bermakna siapa pun daripada orang Islam, dia mati, dia ada anak, dia ada keluarga dia akan menerima pesaka dia dengan bahagian yang macam tadi. Perempuan akan dapat 1, lelaki akan dapat 2. Tiba-tiba Nabi mati, Nabi ada keluarga, Nabi ada anak, maka sunnah telah datang memberi pengkhususan. Kalau yang mati itu seorang Nabi, maka anak-anak dia tidak akan dapat pesaka daripada harta seorang Nabi. Sebab harta seorang Nabi itu kesemuanya ditinggalkan sebagai sedekah kepada umat dia, bukan pesaka. Itu tidak wujud di dalam Quran, tapi dalam hadis dia wujud. Bapa yang mati, kematian bapa itu disebabkan anak. Berkelai daripada bertengkar pergi berkelai, tumbuk menumbuk sampai tikar menikam. Mati pi bapa tu. Anak menjadi sebab bapa mati, maka anak tidak boleh mewariskan harta bapa dia. Ini tidak disebut di dalam Quran, tetapi di dalam As-Sunnah. Anak yang kafir ataupun sebaliknya, bapa yang kafir, anak yang Islam, murtad. Dengan kafirnya dia,
dia terputus menjadi waris kepada harta itu. Ini tidak disebut di dalam hadis, di dalam Quran, tapi disebut di dalam as-sunnah. Yang inilah kita kata makanus sunnah, nilai sunnah ketika dia nak mensyarahkan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran menyebut tentang as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, dipotong kedua tangan dia. Tetapi Al-Quran tidak menyebut tang mana nak potong. Daripada ujung jari sampai siku, ini semua yadun, tangan. Datang as-sunnah menyebut tentang pergelangan tangan. Jadi kalau kita ikut ayat Quran itu, tak tangan satu orang, kita tetak tengah-tengah, potong tangan juga. Tapi sunnah tidak bermaksud demikian. Sunnah mau yang dipotong itu pergelangan tangan, kawasan-kawasan yang sendi. Quran tidak dapat benda itu. Tetapi di dalam as-sunnah kita jumpa perkara-perkara itu. Secara mujmal, secara umum, Quran kata dirikan sembahyang. Sunnah yang bagi tahu tentang mawaqitus salat, tentang waktu dia, tentang rakaat dia. Sunnah yang bagi tahu. Quran menyebut kepada kita tentang haji. Sunnahnya menyebut tentang Arafah, tentang bermalam di Mina. Kalau kita ikut Quran, berdasarkan Quran, buat haji, pergi ke Mekah, tawaf, balik. Quran tak sebut lain daripada itu. Berapa pusingan, apa batai, apa sah. Jadi itulah kita katakan makanus sunnah. Kedudukan as-sunnah, dia terkadang-kadang berfungsi sebagai penguat hukum-hukum Al-Quran. Terkadang-kadang dia berfungsi sebagai merincikan Al-Quran. Terkadang-kadang dia berfungsi sebagai menetapkan hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita tidak jumpa hukum laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, itu salah, tidak ada hukum. Tetapi di dalam as-sunnah kita jumpa itu adalah salah. Itu adalah salah. Maka sunnah terkadang-kadang dia menetapkan hukum yang datang dari yang tidak ada dalam Quran, dan itu telah disebut oleh Allah Taala dalam ayat ke-80 daripada surah An-Nisa, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Daripada ayat itu bermakna hukum Rasulullah itu adalah hukum daripada sisi Allah. Itu yang telah kita tahu tentang nilai-nilai as-sunnah. Jadi siapa yang tidak berpegang dengan as-sunnah, maka cacatlah, tempanglah Islamnya dia bawa itu. Pagi ini kita masuk bab yang keempat, iaitu bab yang agak sedikit kita berbincang tentang as-sunnah dan para penentangnya di masa lalu dan masa sekarang. Penentang kepada as-sunnah telah wujud pada masa lalu dan ada pada masa sekarang ini. Pendek kata dulu, kini dan selamanya. Sunnah ni sentiasa ada penentang. Sunnah ni sentiasa ada penentang. Dalam Ali Imran ayat 118, di situ Allah telah menyatakan satu benda yang kita kena tahu bila kita ikut Quran dan Sunnah. Iaitu Allah Ta'ala katakan, qad badatil baghda'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ini Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 118. Allah kata qad badatil baghda'u min afwahihim. Allah kata kamu terkejut bila kamu dengar kalimat-kalimat kemarahan, kebencian yang keluar daripada mulut-mulut mereka. Kamu terkejut. Sebab marah dia, benci dia, kamu tak sangka sampai macam tu. Kata Allah, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Tapi yang dia simpan dalam hati dia lebih besar, lebih berat daripada apa yang dia lontarkan dengan mulut-mulut dia. Inilah kita kata suasana di mana orang yang mengikut Quran dan Sunnah akan jumpa. Nabi kata kal qabidi 'alal jamri dalam hadis Anas bin Malik. Kau akan merasakan seperti mana ada bara api di tapak tangan. Kau akan rasa macam tu. Dan hadis-hadis menyebut tentang bada al-Islam wa 'ala ghariban
ditambah dengan wasayaudu, Islam akan buat pusingan, wasayaudu, dia akan pulang balik pada zaman dia akan dianggap sebagai pelik. Dia akan dianggap sebagai pelik dan dia akan pusing balik ke zaman itu. Jadi ini ikhwatul iman, sampai disebut di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Majah, kamu akan lari, Nabi kata, min juhrin ila juhrin wa min syahiq ila syahiq. Kamu akan lari daripada satu puncak bukit ke satu puncak bukit, daripada satu jurang ke satu jurang, demi membawa agamanya kamu faham. Itu Nabi pernah sebut. Mungkin tidak jadi sekarang, atau telah jadi benda itu, dan mungkin juga pada masa-masa yang akan datang kita akan melihat kewujudan penentang kepada Quran dan Sunnah begitu tinggi sehingga yang menjadi mangsa adalah orang yang mengikut Quran dan Sunnah. Dia kena mengalah. Bukan pasal dia salah, bukan pasal apa, tapi kerana dia nak jaga diri dia. Itu bayang puncak bukit, akhirnya dia kena turun ke lembah nak mencari keselamatan, kedamaian, keselesaan. Dia akan dianggap sebagai gharib, orang yang pelik, orang tak bermasyarakat. Itu pernah disebut oleh Nabi SAW. Dan dalam surah Al-Ma'idah ayat 82 pula, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita sebagai suatu bimbingan. Allah kata pada kita, latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanu al-yahud walladhina asyraku. Depan saya pun kosong lagi. Depan pun kosong lagi. Boleh main duduk. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 82 tadi, Allah juga menyebut tentang penentangan ini. Allah kata latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanu. Kamu akan dapati, kata Allah, orang yang paling teruk permusuhan dia dengan orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah. Dua orang ini, dua kumpulan ini, iaitu Yahud dan alladhina asyraku, orang yang buat syirik. Dua orang ini benci kepada orang yang berpegang dengan Islam. Jadi bila kita belajar dari ilmu hadis, kita akan tengok bagaimana Yahudi buat hadis. Hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu ni, Yahudi buat terjemahan tafsir. Yahudi buat kamus bahasa Arab. Dan semua ajaran-ajaran yang jahat memang datang daripada fikrah-fikrah Yahudi. Memutak-belit ayat Al-Quran, bawa kepahaman-kepahaman yang sama-sama, bagi kepala otak kita ni bercelaru. Macam berlaku sendiri kepada Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab sendiri pernah bertemu keadaan itu. Ketika Umar berucap dengan khutbatul hajjah, kan dalam khutbatul hajjah tu ada satu perkataan, apa dia? May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Apa dia? Sesiapa yang dihidayahkan oleh Allah, tidak ada siapa boleh bagi sesat. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada orang bagi hidayah. Bila sampai tang sini, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak akan dapat, tak ada siapa boleh bagi hidayah. Bangkit seorang kafir, dia kata kepada Umar Al-Khattab, dia kata, Tuhan menyesatkan orang. Tuhan menyesatkan orang. Kenapa kau sandarkan kepada Tuhan barang kesesatan? Dia kata, kami dalam Yahudi berkeyakinan Tuhan tidak menghendaki kesesatan. Bagaimana agama yang benar ini menyatakan Tuhan menghendaki kesesatan? Tu Umar tengah berucap. Bukan Umar Raja, Umar Al-Khattab. Dia berani bantah Habib. Apa Umar buat? Umar kata, tangkap dia dan pukul dia. Umar pukul. Masa Umar pukul dia, Umar kata sepatah. Umar kata, apa yang Quran tidak boleh buat, pemerintah boleh buat. Apa yang Quran suruh kita buat banyak benda.
Ada yang Quran suruh kita buat banyak benda, kita tak boleh buat. Kenapa? Mungkin kerana kemampuan. Benda tu adalah Quran. Apa yang tak mampu Quran buat sendiri, kuasa pemerintah boleh buat. Umar kata lagu tu, Umar kata tangkap dia, pukul dia. Dia kena pukul. Bila dia kena pukul, habis-habis dia kena pukul, dia pening kot 2-3 minit. Dia kata, lah ni baru aku faham. Sesiapa yang disesatkan oleh Allah tidak akan dapat petunjuk. Lepas aku kena pukul baru aku faham. Dia kata. Inilah kata Umar. Apa yang Quran tak boleh buat, pemerintah boleh buat. Cakap tak dengar, Quran mau dia dapat petunjuk, dia tak mau. Sedekah, baru dia dapat petunjuk. Pemerintah boleh memukul orang, sehingga dengan pukulan itu, dia mendapat hidayah di sisi Allah. Artinya daripada saat itu telah wujud orang-orang, dia bawa satu pemikiran, dia tinggal lagu tu je. Quran, Allah nak kesesatan. Ini satu virus pemikiran. Kalau Umar tak pukul kawan tu, pemikiran beracun ini akan masuk di tengah-tengah khalayak ramai orang Islam, dan dia akan menyandarkan kepada Tuhan apa yang tak betul. Apa yang tak betul. Jadi kerana itu, Yahudi dan Nasara ini orang yang paling asyad dan nas adawatan lilladina amanu, sangat benci dan marah dia kepada orang beriman. Demikian juga kita berulang kali kita sebut di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, ulama mengajak, ada Yahudi masuk majlis duduk dengar, dia golek kepala, terutama sampai pada ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang menurunkan Quran, kami pelihara. Sampai ayat ni dia buat batuk, dia kacau majlis. Sampai Khalifah Harun Ar-Rasyid kata, halau dia keluar. Halau dia keluar. Dia pun kena halau. Menjelang beberapa tahun kemudian, pasal kita pendekkan kisah, menjelang beberapa tahun kemudian, tengok dia mai balik majlis, berpakaian seperti pakaian orang Islam. Berpakaian seperti pakaian orang Islam. Jadi orang rasa pelik. Dulu hang ni Yahudi, dan ni macam mana hang jadi Islam? Dia kata dulu masa aku mai kuliah, aku dengar ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku benci dengan ayat ni. Iaitu Allah memelihara Quran yang Allah turun. Aku benci, aku tak percaya. Maka apa aku buat? Aku nak buktikan ayat ni salah. Maka aku tulis Quran dengan tangan aku sendiri. Tempat yang tidak ada alif lam, aku bubuh alif lam. Semua jenis perintah Tuhan, jenis Tuhan suruh, aku tambah alif lam. Kalau Quran kata aqimus salah, aku tambah kalimah la, bermakna jangan dirikan sembahyang. Kalau Quran kata la taqrabu zina, ada la, aku padam dengan makna iqrabu zina, buatlah zina. Aku tulis. Jadi aku jual. Aku nak buktikan. Yang aku duduk dengar majlis ulama tu, Allah menurunkan Quran, dia pelihara. Aku nak bukti salah. Islam ni tak betul. Tengok, jahat dia dengan Islam. Dia nak bagi punah kerana tempat tak ada ayat, tempat yang Allah suruh, dia ubah dengan makna tinggalkan. Tempat yang Allah kata tinggalkan, dia nak ubah dengan makna suruh buat. Dia kata aku buat 30 naskah Quran, aku duduk di tiap-tiap depan masjid. Aku jual. Satu pun tak laku. Ada orang main belek-belek, tengok, dia buang ke tanah. Dia kata ni salah. Satu pun tak laku. Aku buat Bible, Injil. Aku pindah sana, pindah sini. Aku jual 30. Sold out lagi. Orang buat permintaan. Orang kata ni bagus ni, baru ni. Dulu tak boleh minum arak. Lah sekarang boleh minum arak. Ni bagus ni Injil ni. Ni bagus ni. Tapi bila aku buat macam tu dengan Quran, tak terlaku satu pun. Sebodoh-bodoh orang Islam, dia tahu dia wajib sembahyang. Dia tahu haram mendedahkan aurat. Aku tak mampu mengubah benda ni. Maka daripada kisah itu, aku jumpa, percayalah aku, Allah yang memelihara ayat-ayat dia. Allah yang menurunkan dan Allah yang memelihara. Kerana ayat itulah aku jadi orang Islam hari ini. Ini disebut oleh Imam Qurtubi dalam tafsir dia ketika menafsirkan ayat inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun.
Dan juga Imam Qurtubi bawa kisah sampai pada peringkat jahat mereka ni dengan Islam, sampai mereka pernah korek tanah daripada rumah mereka di Madinah kepada jasad Nabi, nak curi jasad Nabi. Ini berlaku di zaman Muhammad Al-Kindi, Syekh Mahmud Al-Kindi melihat perkara itu dan dia tangkap dan dia pancung orang yang buat benda itu. Jadi para penentang ini ikhwatul iman sangat wujud di mana-mana. Kita dah baca dah hadis dahulu larangan kita membenci as-sunnah. Boleh ingat tak dalam kita punya muqaddimah kita sebut larangan membenci as-sunnah. Nabi kata man ghariba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak mau ikut, tak selesa ikut, tak puas hati dengan sunnah aku, maka dia bukan daripada aku. Baik ikhwan. Dalil-dalil yang telah dikemukakan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma' sangatlah jelas bahawa tidak boleh bagi siapa pun menolak sunnah. Tidak boleh bagi siapa pun menolak sunnah Nabi SAW dengan alasan hanya berpegang kepada Al-Quran. Yang ni saya ingat ada satu poin. Tak boleh menerima alasan saya nak pegang Quran saja. Tak boleh itu dia jadi alasan untuk ketepikan sunnah. Tidak boleh. Kerana wujudnya sunnah bukan ta'arud, bukan bertentangan dengan Quran. Wujudnya untuk membawa ketenteraman kita dalam beramal. Tidak boleh satu orang kata, saya kerana nak ikut Quran, saya tak mau ikut sunnah. Kalau itu tak boleh pakai, adakah hujah lain kita boleh pakai? Saya tak boleh ikut sunnah ni, bukan pasal saya ikut Quran, pasal guru saya tak pernah ajar. Lagi tak boleh pakai. Lagi tak masuk akal. Saya tak boleh ikut sunnah Nabi. Pasal apa? Pasal saya orang Melayu. Kami orang Melayu ni lain sikit. Adat kami, Nabuh tahu mana? Orang negeri Sembilan, adat pepatih. Sembilan ke negeri 10 ni? Adat pepatih kan, dia ada adat pepatih. Adat pepatih tu kita kena ubah lah Pak Mik nama dia. Nama dia adat kepala otak. Benda merepet wal merapu. Saya tak boleh lah ikut benda ni pasal adat pepatih. Saya ni tak boleh. Kalau alasan saya tak boleh ikut Quran, saya tak boleh ikut sunnah kerana nak ikut Quran, itu pun tak boleh terima. Nabi pernah menyatakan, "Lau kana Musa hayyan." Kalau Musa masih hidup, kamu ikut Musa dengan alasan dia Nabi, dia Rasul. Dia wa kallama Musa takliman. Musa bercakap dengan Tuhan. Aku duk ada, tiba-tiba Musa datang. Kamu ikut Musa kerana dia juga Nabi. Kamu jadi sesat, Nabi kata. Maka mana boleh ada alasan untuk meninggalkan sunnah? Tak ada. Tak ada. Kecuali sampai peringkat orang letak pistol di kepala kita. Ikut sunnah, kau lepas satu peluru. Tapi nak buat lagu mana? Gari peluru semua jatuh dalam laut. Dengan kereta-kereta kebal jatuh dalam laut. Jadi tak ada apalah kita ni. Kalau sampai peringkat itu, orang letak tang kepala kita. Orang putih kata bullet. Betul ya? Bullet, peluru. Dia letak, dia nak lepas. Kita pun tak bersedia mati lagi. Pasal bid'ah pun banyak dah buat juga. Tak mau mati lagi. Mungkin pada masa tu kita memilih rukhsah. Berpura-pura ikut dia, tetapi hati menjadi tenang dengan hukum hakam Allah. Berpura-pura. Nama dia rukhsah. Tak apalah. Ini ada ayat Quran. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa, tapi hati dia tenang dengan iman. Tapi selagi tak sampai pada peringkat itu, apa yang boleh menghalang kita? Kalau Musa turun, kamu ikut Musa, alasan apa? Dia Rasul. Kamu tinggal sunnah aku. Kamu sesat, Nabi kata. Innakum hadzi minal umam wa ana hadzukum minan nabiyyin. Kerana aku ini adalah bahagian daripada Nabi dan kamu bahagian daripada umat aku. Jadi apa alasan? Kalau ini pun tak boleh jadi alasan meninggalkan sunnah, apa dia? Adakah kerja, masyarakat, jiran, bangsa, adik-beradik, hubungan darah, ini semua boleh jadi alasan tak ikut sunnah? Nahi, kabi-kabi nahi. Lagi tak boleh. Dia kata cuk. Cuk bukan cuk belon. Cuk ni maksud dia apa dia? Ada. Berhenti sah.
Orang putih kata enough is enough. Cuk. Itu bahasa Urdu. Cuk. Cuk dia. Tutup mulut hang. Enough, no more excuse. Jangan bagi alasan apa. Jalan bagi Allah. Ima dua. Ima jalan cara Nabi atau ima ikut hawa nafsu. Hang pilih yang mana? Dia tak ada choice nombor 3. Dia tak ada pilihan, tak ada dua. Al-amru, urusan itu amraini. 2 aja. Ima mengikut sunnah, ima mengikut hawa nafsu. Jalan mana nak ambil? Which one? Dia tengok kat poh ni Pak Mik, orang putih dia keluar lah Pak Mik, walaupun yang cakap dia orang hitam, dia keluar orang putih. Tengok kat poh tu dapat inspirasi. Pilihlah kita, yang mana kita mau. 2 aja, saya ulang, 2 aja jalan. Ima ikut sunnah, ima ikut hawa nafsu. Ikut sunnah, jelas. Apa bukti kita ikut sunnah? Dalil dia daripada 2 jalan. Bukti dia, Quran dan sunnah yang sahih. Kenapa hang buat lagu ni? Dalam hadis kata lagu ni. Kenapa hang tak buat lagu ni? Hadis melarang. Jelas. Jelas. Ataupun yang kedua, hawa nafsu. Hang tak ada alasan. Hang cipta macam-macam alasan. Hang bagi macam-macam sandaran. Yang semua sandaran itu bertentangan dengan Quran dan sunnah. Itulah jalan hawa nafsu. Itulah jalan hawa nafsu. Nak buat lagu mana saya timun daripada Riyadh, itu hawa nafsu. Dalam Quran tak ada timun dengan Riyadh. Dalam Quran sebagai umat ikut Nabi dan kita akan bangkit depan Tuhan. Tuhan akan tanya, hang sembah siapa? Kita kata aku sembah hang ya Allah. Dia tanya soalan nombor 2, hang sembah aku pakai jalan siapa? Itu yang Allah dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa dia? Sembah Allah dan Muhammad Rasulullah. Pakai jalan Muhammad, sembah Allah. Habis. Sembahyang, pakai jalan Muhammad. Haji, pakai jalan Muhammad. Semua jalan Muhammad. Zikir ke apa ke, semua. Nak bersih diri, semua jalan Muhammad. Jadi, tidak ada alasan untuk meninggalkan sunnah. Kerana satu hal yang mustahil bagi orang yang berkata dia kembali kepada Al-Quran dan sunnah, tapi dia sendiri menolak dalil-dalil sunnah dengan alasan tidak cocok dengan akal ataupun yang lain. Saya ulang lagi sekali baca. Satu hal yang mustahil, ni duk jadi depan mata kita lah ni. Satu hal yang mustahil, apa dia? Dia berkata dia kembali kepada Quran dan sunnah, tapi dia menolak dalil-dalil sunnah yang sahih. Macam mana tu kembali tak mana tu? Tak mana dia kembali tu? Dalil yang tak bagi buat bid'ah tu dalil sahih, tapi dia buat bid'ah. Dalam khutbah lah, saya sembahyang jemaat di masjid Pasir Dua Putih. Kita kena kembali kepada Quran dan sunnah. Kita kena kembali pada Quran dan sunnah. Khatib cakap atas mimbar. Habis semua, isyak lepas sembahyang jemaat kita nak buat sembahyang hajat. Apa tu? Dia suruh kembali pada Quran dan sunnah. Setelah kita kembali kepada Quran dan sunnah, dalil sembahyang hajat ni 2 aja. Ini disebut oleh Imam Nawawi. Pertama dhaif, kedua palsu. Sahih tak? Dalam Al-Majmu', dalam kitab Al-Majmu', dalam bab sembahyang sunat, Nawawi bawa dalil sembahyang hajat. Sembahyang yang ada, dia bawa sembahyang hajat. Sembahyang hajat ni mempunyai 2 dalil. Satu dhaif, kedua palsu. Sahih tak ada? Satu dhaif, kedua palsu. Sahih tak ada? I repeat my statement. Satu dhaif, kedua palsu. Itu sembahyang hajat cara sendiri-sendiri. Dalil dia dhaif dengan palsu. Yang pergi sembahyang jemaah, poci. Tak ada tu kan? Tadi dalam khutbah, kita kena kembali pada Quran dan sunnah. Turun-turun daripada mimbar, kita nak buat sembahyang hajat. Kembali tak mana tu? Satu benda yang mustahil. Kita kata ikut Quran, ikut sunnah, tapi tolak riwayat.
saya nak bagi tahu. Dia kata lah, saya nak bagi tahu. Memang tahlil-tahlil Nabi tak buat. Tengok, dia sebut. Memang Nabi tak buat. Tapi benda ni baik apa? Tengok. Kalau kita suruh dia jelan, lidah dia berapa cabang tak dah? Kalau dia jelan, bewak kabut jelan, adik-beradik. Awak tu, jadi lagu tu. Dia kata betul Nabi tak buat. Dah hang kata betul Nabi tak buat, full stop. Itulah ending dia. Situlah penyudah dia. Janganlah terang. Dia kata benda baik apa? Demi Allah, kata para ulama, kata Imam Ibnu Katsir dalam kalimah yang biasa kita dengar, dalam dia ulang ayat ini, kalimah ini diambil daripada ayat Quran berkenaan dengan hujah-hujah orang-orang musyrikin Mekah. Depa kata kat Nabi, kalaulah apa yang hang bawa ni betul, mak bapak kami nanti buat dulu. Kalau hang bawa ni betul, lau kana alaika haqqa, kalaulah hang bawa ni benda hak, mak bapak kami la sabaquna ilaina, mak bapak kami buat dulu. Ibnu Katsir dia ambil ayat ni, dia ubah kepada lau kana khairan la sabaquna ilai. Kalau apa yang kau kata tu baik, Nabi dan sahabat buat dulu. Dengan Nabi dan sahabat tak buat, benda tu tak baik. Pasal dalam hadis Nabi kata, yang mendekatkan kamu kepada syurga, semua aku ajak. Yang menjauhkan kamu daripada neraka, semua aku ajak kamu tinggalkan. Jadi macam mana kita nak kata baik? Satu benda yang tak masuk dengan akal. Takkanlah zaman Nabi tak ada orang mati, Pak Mik? Takkan orang mati zaman Nabi tak tanam? Takkanlah Nabi tak ajak kita tolong orang mati? Nabi ajak kita nak lintas jambatan sirat. Nabi ajak kita nak cari dia di mana di hari akhirat. Nabi ajak kita apa yang boleh mendekatkan kita kepada syafaat dia di hari akhirat. Nabi ajak semua. Tiba-tiba urusan mati Nabi tak ajak. Tak masuk akal. Maka tak buat merapu-merapu ni semua, kenuri kenara, mati-mati, tahlil, itu lebih sunnah daripada buat. Ni dia kata pada kita, satu hal yang mustahil bagi orang yang berkata dia kembali kepada Quran dan sunnah, tapi dia sendiri menolak dalil-dalil as-sunnah dengan alasan tak cocok dengan akal atau lain-lain. Lebih teruk dia kata memanglah sunnah, tapi masyarakat kita lagu lain. Lebih-lebih dia kata, walaupun dalam sunnah ada, saya tak mau buat. Habis. Macam mana kita nak kata apa pada orang begitu? Baik. Adapun sebahagian mereka yang menolak as-sunnah kerana memang belum jelas baginya kedudukan sunnah dalam syariat atau kerana kebodohan, maka kepada orang seperti ini harus diberi pemahaman melalui proses wajib belajar. Ada juga yang tak mau ikut sunnah pasal dia tak faham. Ini kita jangan celah. Kita tak boleh ada sifat putus asa. Semalam Ustaz Nan kata kat saya, dia kata apa? Satu benda yang menarik, dia kata, Ustaz Nan kata, sunnah dengan orang jahil ni macam mana mak dengan satu anak yang ketegang tak mau makan ubat. Itulah kedudukan sunnah dengan orang jahil. Orang jahil ibarat dia sakit kena makan ubat, tapi dia ketegang. Sunnah diibaratkan sebagai ibu. Jadi masalah dia, mak ni dia tak boleh tengok anak dia sakit, dia nak bagi makan, tapi budak ni ketegang, ya Rabbi, jemuan ketegang. Jadi mak nanti fikir, mak ni punya fikir, tak apalah kalau aku bawa ubat hang marah kat aku pun tak apa, aku mau hang makan ubat. Kadang-kadang mak nanti guna anak lain pujuk anak ni supaya makan ubat, supaya hajat mak tu tercapai. Dia nak makan ubat, dia bagi makan ubat, anak dia tempih. Macam drama-drama duk tunjuk anak derhaka setanggang ni semua ni, mak dia umai karipap, dia tolak jatuh dalam laut. Tolak jatuh buat. Dia tengok karipap tu dia suka, tapi bini dia orang bangsawan. Bini dia kata, kotor lah.
Dia tak tahu di Penang kotor. Dia kata, kotor lah. Kan? Tanggang tengok-tengok tak maulah makan kari bab tu. Tak mau. Mak tak mau. Mak ni siapa boleh bawa ubat pergi kat hang? Tak apa. Hang takut kat Pak Long hang. Dia telefon Pak Long kan. Budak ni dengar nama Pak Long. Kan Pak Long mai. Hang sakit ke? Dah lega lah Pak Long. Bunyi pun lega. Mak sanggup guna orang tu. Perasaan mak ni, dia tak boleh tengok anak dia sakit. Ustaz Nan kata, macam itulah penegak sunnah dengan masyarakat yang jahil. Putih asal tak boleh dah. Sekali kita terang, kita kata dia ni jahanam dah, tak boleh. Terang lagi. Pasal berkemungkinan, bila dia dapat sunnah, dia lebih istiqamah dari kita. Berkemungkinan. Dan ini memang duk terjadi dalam dunia. Bila sekali ustaz ajak sunnah duk nasihat dia, Syekh, pelan-pelan Syekh. Ustaz ajak dia sunnah. Dulu dia bid'ah. Ustaz pun dia jadi sunnah. Ustaz tengok dia punya duk pi ni. Ustaz kata, Syekh, sabar. Entah punya duk buat ni, anak nak takut balik Syekh. Dia nak takut balik. Tengok, dia dapat istiqamah lebih daripada orang yang awal. Jadi, dia kata kat sini, kalau kawan tu tak faham sunnah kerana tak erti, bagi masa kat dia. Ini urusan Allah Ta'ala. Ini urusan Allah. Sedang bagi mereka yang menolak sunnah dengan sengaja. Ini yang kedua. Dia tolak sunnah dengan sengaja dan terang-terang mengingkari hujah-hujah sunnah, padahal dia mengetahui dengan jelas dan faham wajibnya berpegang kepada as-sunnah, maka dia adalah kafir. Ini kita habaq kat sini aja lah kan. Tempat lain tak berani habaq. Ustaz tu pun tempat lain kita tak berani habaq. Di sisi ulama hadis, ini diulang sebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, menolak sunnah dengan memahami tak boleh tolak dan tahu kata tak boleh tolak, setelah ditegakkan semua hujah, dia masih ambil tak mau juga. Di sisi ulama hadis, dia bukan orang Islam. Tak jelas lain bab. Dan saya bab ni saya tahu apa jelas, kita bagi penjelasan. Dari segi bahasa Arab pun jelas, dari segi semua jelas. Dia tengok-tengok, dia terfikir. Dia kata, kalau aku ikut sunnah ni, dia kata berat ni. Berat. Semayang mayat orang tak panggil dah. Ampau-ampau aku tak dapat dah. Tahlil-tahlil aku tak boleh buat dah. Dia kata, kalau ikut sunnah, dia kata betul-betul papa ke dana. Jadi dia kata, saya minta maaf lah. Bukan sunnah tak bagus, sunnah ni bagus, tapi saya lawan juga pasal saya nak kena jaga, nak makan apa hari-hari. Maka orang ni dah tercabut iman. Dia beza dengan kawan hak mula tadi. Pasal apa tak ikut sunnah? Loh, kalau hang kata tu betul, pasal apa ustaz tu buat? Ini orang bodoh. Orang bodoh ni dimaafkan kerana dia bodoh. Besok di hari akhirat dia akan laknat orang yang ajak dia tu. Ya Allah, atihim di'afaini minal azab. Hang azab dia ni 2 kali azab. Pasal dialah aku bodoh. Dia dah pun bodoh aku. Kawan tu pula kata kat dia, dah hang bodoh, hang tuduh aku perkena hang pula. Hang bodoh, hang tuduh aku perkena hang pula. Imam Syafi'i, kan kita baca baru ni Pak Amir kan? Dalam Manaqib Imam Syafi'i, Manaqib ni kitab ni ditulis oleh Imam Baihaqi. Imam Syafi'i kata tidak ada benda, kalau kita pegang benda tu pada waktu pagi, kita pasti akan jadi bodoh sebelum lohar. Cepatnya bodoh mai kat kita. Kita pegang benda tu pagi, tak ada lohar kita jadi ahmaq. Ahmaq ni di kalangan bodoh, cari yang paling bodoh. Yang tu nama dia ahmaq. Dah bodoh tu dah teruk. Bok keluar. Paling bodoh. Itu nama dia ahmaq. Alif, ha, mim, qauf. Ahmaq. Kita ni cepat jadi ahmaq. Bodoh yang paling bodoh. Kalau kita pegang satu amalan ni pada waktu pagi, kita akan jadi bodoh sebelum orang bang lohar. Bodoh tu cepat attack kita. Orang tanya dia, pegang apa? Syafi'i kata, pegang tasawuf. Hang bodoh tu. Orang paling bodoh, orang bagi tasawuf dia. Pasal apa? Ilmu tasawuf mengajak kita tak usah fikir, percaya aja.
Dia kata, Syekh, dia mengajak anak murid dia. Dia kata, guru saya 2 tahun semayang tak ambil wuduk. 2 tahun semayang tak ambil wuduk. Pasal apa? Dia ambil wuduk 2 tahun sudah, tak batal sampai 2 tahun lah. Orang mengaji tasawuf dengar Allah Akbar. Tu ahmak tu, bodoh tu. Awak dia tak kecing dengan berak ke? Tak kentut ke? Percaya. Guru saya, dia cerita, guru saya tu bukan guru saya ni, bukan guru mama ni. Dia ni punya cerita lah kan. Dia kata guru saya ni satu hari pergi Mekah. Dia pergi Mekah jalan kaki. Dia sampai dekat India. Kereta rosak. Dia pun semayang 2 rakaat, ya Allah tolong. Tiba-tiba Tuhan buat keluar main rimau. Rimau ni keluar mai. Rimau tu tengok muka dia. Rimau tu kata, jom ikut saya pun nak pergi Mekah. Rimau. Dia pun ikut belakang rimau. Ikut sampai betul-betul nak masuk wadi Mekah, kawasan Mekah. Tiba-tiba rimau tu suddenly disappear. Disappear. Hilang terus. Makna dia saya nak bagi tahu, benda ni cukup konkret pada menyatakan guru saya ni wali ya. Orang mengaji tasawuf dengan dia, Allah subhanallah, ahmak lah tu, bodoh lah. Sanad tak payah, dalil tak payah, bagi rosak akal, percaya. Kata Imam Syafi'i, kalau hang pegang dengan ajaran ni pada waktu pagi, hang nanti bodoh sebelum lohok. Dan kata Imam Syafi'i dalam Manaqib ditulis oleh Imam Baihaqi, ilmu tasawuf ni dia hanya memerlukan satu saja dia punya prinsip belajar. Apa dia? Dia kata al-kasal, malas. Malas fikir, malas mencari, mengaji tasawuf. Hadis-hadis semua tak payah fikir. Siapa ada niat nak pergi Mekah tapi tak payah pergi, niat aja, dia akan dapat pahala semua orang pergi Mekah. Ubat dia punya petua apa dia? Malas. Dapat lah. Dia kata saya nak ajak satu ilmu, Pak Mi ada kan? Malam tu dia nak ajak satu ilmu, saya boleh curi semua pahala orang buat ibadah. Pak Mi kan malam tu? Saya ni boleh ajak satu ilmu, tuan tak payah semayang, tuan tak payah haji, kita curi pahala dia. Dia ingat kata Maybank dia kena curi. Saya ada ilmu tu. Dia nak ajak. Ahmak. Orang putih kata, how stupid you can be. Cara mana lagi bodoh orang nak pergi. Ni kita tengok ni bodoh lah. Dia boleh pergi lagi dalam. Itulah. Dia duk bagi tahu pada kita musuh-musuh Islam, musuh-musuh Quran. Dia bagi kita tak faham Quran, dia bagi kita tak faham hadis, kita bodoh. Sesungguhnya dia kata, pada masa sahabat sendiri telah ada segelintir orang yang tidak memperhatikan nilai tasyri' as-sunnah. Dia kata zaman sahabat sendiri telah ada wujud orang-orang yang tak tahu dah nilai-nilai sunnah ni dalam hukum hakam Islam. Seperti yang terjadi pada seorang yang bertanya kepada Umar, kepada Ibnu Umar, kepada Ibnu Mas'ud dan kepada Imran bin Husain. Yang kita dah baca dah. Dia tu kata aku nak ikut Quran saja, hadis tak mau. Imran bin Husain tanya, dalam Quran ada rakaat sembahyang? Dalam Quran ada sebut 7 pusingan tawaf? Dalam Quran ada bagi tahu sa'i 7 pusingan? Quran ada bagi tahu pergi ke Arafah? Quran ada bagi tahu syarat-syarat sah? Tak ada. Imran bin Husain kata awak jadi lagu tu. Benda ni telah ada zaman Ibnu Umar, zaman Ibnu Mas'ud. Kan yang perempuan tu, dia memarah Ibnu Mas'ud, pasal apa hang larang kami sambung rambut semua? Mana ada ayat-ayat Quran larang? Ibnu Mas'ud bacakan ayat 7 daripada surah Al-Hasyr tu. Apa yang Nabi bawa, kita kena ambil. Apa yang dia suruh kita tinggal, kita mesti tinggal. Telah wujud.
Beberapa orang yang menolak as-sunnah pada masa sahabat yang penulis sebut di atas tidaklah mewakili satu firqah atau jemaah. Dia kata dia ada sebut benda ni tapi dia tak ada nak tuju pada siapa-siapa. Itu mengaji hadis dia lagu tu ikhwan. Kita kata hadis tu dhaif. Tiba-tiba ada kumpulan buat. Apa kita nak kata? Kita berkata hadis tu palsu. Tiba-tiba ada jemaah ikut. Kita nak kata apa? Kita bukan musuh dengan dia. Kita hanya menerangkan ilmu. Kita menerangkan ilmu. Pasal itu dia kata kat sini, dia kata, aku tak kata kat siapa. Tapi kalau dia terasa, buat macam mana? Orang Melayu kata apa? Siapa makan cabai, dia rasa cili. Dia apa? Lagu tu pedas. Dia kata dia kena. Tapi adakah maksud kita kata ke dia? Tak. Kita bagi tahu saja. Kita tak buat sembahyang hajat berjemaah. Kita tak buat. Sendiri pun tak buat. Kita ada sembahyang tahajud. Bangkitlah mengadu ke Tuhan. Pun suruh sembahyang hajat pun tak mau. Bukan tak mau. Depan orang yang hari jemaah. Kita turun-turun baca khutbah. Dia kata, Ustaz buat sembahyang hajat. Muka kita jadi biru 14. Dah hitam lagu ni. Dia jadi biru lagi. Tak comel. Kita nak buat apa? Kita, orang putih kata, tell the truth. Cakap betul. Saya tak buat. Tak buat. Saya kata, kita guna bahasa orang politik pakai musim pilihan raya lah. Bahasa elok-elok. Kan kita kata, bagi Tok Imam buat. Dia kata, Tok Imam tak ada. Dua-dua pergi kursus. Tu nak jadi pasal lah tu. Itu semua nak jadi pasal. Kita kata, carilah siapa-siapa boleh buat. Dia kata, nak cari apa Ustaz? Ni jemaat orang nak pergi kerja. Lagu ni saya tak buat lah. Bila abang kata saya tak buat, kita baca khutbah tadi nampak macam dia sokong. Kita kata tak buat, nampak nak menentang, nak jadi pembangkang lah. Nampak. Kita pun nyong-nyong jalan pergi belakang lah. Nak buat apa? Buat ba'diyah lah. Takkan nak buat ba'diyah berjemaah kot. Ada orang beritahu, dia kata, Ustaz, dia suruh sembahyang hajat. Tapi Ustaz niat sembahyang ba'diyah. Dia ajak pula kita pergi buat jahanam macam tu. Dia ajak. Dia kata, Ustaz niat sembahyang ba'diyah, mereka niat hajat. Ustaz dapat bahagian Ustaz, mereka dapat bahagian mereka. Jadi masyarakat pun tak jadi salang kabut. Nampak tak Ustaz? Ustaz pun tak buat bid'ah. Saya kata, mana ada ba'diyah jemaah? Tak, ini demi jemaah dia kata. Demi jemaah kita buat jemaah. Saya kata, hang lagi senang jadi imam. Hang jadi imam, Ustaz pergi belakang buat ba'diyah. Dia kata, tengok suruh sembahyang hajat pun tak boleh, pelan mengaji, pelan bodoh, bukan pelan. Dia kata kita bodoh. Ini boleh mendatangkan marah. Kan? Tak mau buat. Dia kata apa? Ustaz, kita tak ada pasal lah, tak ada sebab, tak ada apa. Tak mau buat. Kita tak mau buat. Bila kita tak mau buat, ada jemaah buat. Kita tak mau buat, ada orang buat. Kita nak kata apa? Dia duk zikir. Dia panggil kita pergi ceramah. Tak tahu dia buat hasbi rabbi jalallah. Kita semua perut. Nampak ke nak? Imas tak kata balik dalam tu juga. Dah jalan 2 jam setengah nak pergi ceramah tu. 2 jam setengah. Nak boleh pergi tapah tu 2 jam setengah. Intro kita nak ceramah tu hasbi rabbi jalallah. Gatai sampai day. Garu sampai luka. Dia ni buat perangai pula dah, kita dah kata. Lepas tu kita pun dengan menjemput lah. Ustaz main ceramah. Buah mula nak kata apa? Ni bid'ah punya besar duduk depan. Takkan tak mau kata? Kita kata dalam hadis Bukhari, riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menceritakan, Nabi kita Muhammad cerita, Nabi Ibrahim ketika dibuang ke dalam api. Anna Ibrahima hina ulqiya finnar. Ketika Ibrahim dicampur masuk dalam api. Abdullah bin Abbas kata, Nabi kata, ketika Ibrahim masuk dalam api, Ibrahim kata sepatah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu Nabi Ibrahim baca masa dia masuk dalam api.
Dan Nabi kita Muhammad pula, ketika dia dikepung balik daripada perang Uhud, orang mai kata kat dia, innan nasa qad jama'a lakum fakhshawhum. Ya Rasulullah, nu depa duk kepung dah, kita kena cemah ni. Nabi ulang kalimah Nabi Ibrahim. Nabi kata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Benda ni sabit dalam Sahih Bukhari. Kalau kita nak ulang baca doa, kita wirid dengan yang ni, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bukan hasbi rabbi jalallah, hasbunallah. Dia duk hasbi rabbi, bukan hasbunallah. Dia kata yang ni pun serupa. Mana boleh serupa? Yang ni hang buat sendiri, yang tu wahyu. Tak, dia kata janji makna baik sudah. Macam mana nak sama? Kita kata ulang dalam hadis Bukhari, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu ucapan yang sahih. Hasbi rabbi jalallah. Tak ada. Bukan kata Sahih Bukhari, Nasi Bukhari pun tak ada orang ni semua. Ni nama dia merepek wal ma'u. Tapi macam mana kita nak duduk majlis tu? Ini dia duk cerita pada kita. Seiring dengan perkembangan kekonjangan individu, seiring dengan zaman, mereka akan menjadikan firqah ataupun jemaah. Pada masa sahabat, ada yang perlu dicermati, iaitu penolakan terhadap sunnah. Tidak terjadi secara menyeluruh di semua negeri Islam, tapi hanya terdapat pada beberapa orang sahaja. Pada zaman Nabi, orang-orang yang menolak sunnah ni, dia bukan satu jemaah yang kuat. Dia start dengan individu tertentu. Daripada Abdullah bin Sabah, Khawarij, ini individu tertentu. Dia tidak ada satu jemaah yang besar lagi masa itu. Itu pun terjadi di Iraq. Iraq ni daripada dulu lagi, no? Nabi kata negeri penuh dengan fitnah. Penuh dengan fitnah. Kerana pada waktu itu sahabat Imran bin Husain dibantah oleh penolak sunnah ketika beliau berada di Iraq. Orang Iraq yang tolak hadis pada masa itu. Sedangkan seorang tabi'in bernama Ayub Sakhtiyani berada di Basrah. Ayub Sakhtiyani, dialah di antara ulama yang disebut nama dia dalam Talbisul Iblis oleh Ibnu Jauzi. Kalau kita dengar orang baca hadis palsu, jolok jari masuk dalam telinga ataupun tutup daun telinga. Kalau kita nak duduk juga, kita rasa nak duduk, bubuh jari ataupun ambil kain serban kita, cokok terus, cokok muka, tutup daun telinga. Kalau nak duduk juga, kalau tak mau buat lagu tu, bangkit keluar. Yang suruh buat lagu tu siapa? Ni, Ayub Sakhtiyani. Ayub Sakhtiyani. Dia duduk di mana? Dia duduk dekat Basrah. Dan untuk kemudian para penentang as-sunnah terus berkembang di masa Imam Syafi'i dan di masa Imam Ahmad. Zaman Imam Ahmad, penentang sunnah yang mewakili mazhab Mu'tazilah bentuk kerajaan. Semua orang berpahaman sunnah kena dera. Tak tahan, last sekali tinggal Imam Ahmad seorang. Pasal itu orang panggil akidah sunnah adalah akidah Imam Ahmad. Dia lawan kerajaan Mu'tazilah seorang-seorang dia. Oh, tak nak cakap. Lawan kerajaan buat ni. Main nak cari mampu. Kita ahli sunnah jarang lawan kerajaan ni. Cuma kita cakap-cakap lagu tu je. Ya ni lawan kerajaan. Orang putih kata say war to government. Islam ni no war. Ini zaman Imam Ahmad lah, bukan zaman sekarang kita ni. Say no. Pasal apa? Ulama dulu dia ada keberanian. Dia boleh daripada rumah dia dengar benda tak betul. Nanti kita akan jumpa dalam Riyadhus Salihin. Kerajaan Syam dia buat satu undang-undang. Hadis itu ada dalam Riyadhus Salihin. Dia buat satu undang-undang golongan ambat. Ambat ni pendatang asing. Kerja ni semua. Salah, tersilap buat kerja, dia buat lagu mana? Dia pergi letak tengah-tengah panas, dia jurus minyak zaitun atas kepala kawan tu. Dah panas, dia pergi jurus minyak zaitun. Boleh kulit ni jadi melecok. Sahabat Nabi tengok. Satu soalan dia tanya. Dia kata daerah ni siapa gubernur? Kalau bahasa kita kan, siapa parlimen ni? Parlimen ni siapa pegang ni? Dia tanya.
Depa pun habaq sipolan, bersipolan, dia terus pergi ke bilik gerakan kawan tu, markas kawan tu. Pejabat lah masa tu. Terus baca hadis. Hanya Allah sahaja layak dera hamba dia macam tu di hari akhirat. Kau tak ada hak. Ima kau stop benda ni atau kau akan dilaknat dunia dan akhirat. Sahabat Nabi berani kata lagu tu dekat pemerintah. Kesan dia, pemerintah jadi cuak nak buat lebih kurang. Pasal itu ahli sunnah tak perlu tukar kerajaan. Pasal ulama' dia lagu ni. Bukan ulama' masjid. Pasal ulama' dia macam tu. Jadi kalau macam tu, what for? Hang nak buat 5 tahun sekali election. Hang bagi satu... Oh, okay, sorry. Saya pun sebenarnya tak tahu ni kerja budak-budak daripada kita. Sahabat Nabi kata, sikit punya budak. Hang ni bapak budak. Kalau hang nak jadi orang besar, hang tak tahu orang bawah hang buat apa, hang jangan jadi orang besar. Berani, tegas, jelas dan tak cari nama. Saya bagi tahu dekat satu orang, Pak Mek. Saya kata sutera tak boleh pakai. Sutera jangan pakai lah. Dia punya sutera tu selai dekat 600. Cantik punya. Tak iron pun macam iron. Sutera dia. Bila saya kata jangan pakai, terus dia kata kat saya pakai sutera ni kain-kain saya pakai ni, saya buat dengan harga 600. Tahu sejak bila kesedaran tu mai? Dulu saya tak pakai sutera. Macam Tuan Ustaz cakap ni. Tapi saya pakai ni, sejak saya pergi satu majlis yang agak besar, saya tengok dia kata, I see with my own eyes. Bukan aiskrim ni, mata ni. Saya tengok dengan mata saya ni, yang pakai sutera yang saya pakai lah, mufti dia kata. Adakah ustaz nak bagi tahu? Ustaz lebih tahu dari dia? Saya sandak. Sandak ambil teh halia minum. Tahu pula. Nak buat apa lagi? Apa nak boleh buat? Saya teringatlah lagu kakak Rohana Jalil. Rohana Jalil kan, kenal? Dia bukan ustazah, dia Rohana Jalil. Kan? Dia pernah menyanyi satu lagu. Aku insan yang lemah, hanya mampu berserah. Kan? Kena tihalia sedap. Teringat kan kawan tu? Takkan saya nak kata salah. Dia kata, Ustaz, you must know. Dia cakap orang putih. Yang saya kata Datuk Kamjat tu kan, dia cerita Datuk Kamjat tu lah. Dia kata, Ustaz kena tahu, mufti ni dalam Malaysia, mereka orang nombor 3 jaga agama. Nombor 1 agung, nombor 2 sultan negeri-negeri, nombor 3 mufti. Orang nombor 3 dalam Malaysia pakai sutera, dia dilantik menjadi orang sebesar tu. Adakah Ustaz nak bagi tahu dia tak jumpa larangan yang Ustaz kata? Tentulah saya tak boleh berhujah hadis sahih tak sahih pasal kawan ni unknowledge. Saya tak kata lah MT. Sejak Pakcik Syahar tegur saya, unknowledge. Dia tak ada knowledge. Apa kita nak kata? Kerana perangai sebagian ulama macam ni, pasal tu 5 tahun sekali kena buat pilihan raya. Pasal ni lah, pasal buruh kasar ni lah. Dia guna ilmu untuk kerja. Habis nak buat apa? Takat mana kita boleh buat? Tapi kalaulah macam sahabat Nabi tadi, terus pergi jumpa gubernur, terus letak jari, warning. Hang buat apa ni? Hang buat apa? Dia pendatang asing. Dia mengucap 2 kalimah syahadat. Dia mengucap, hang dengar aku nak bagi tahu. Kami duduk zaman Nabi, kami benci dengan Yahudi. Tapi kami tak buat naya kat Yahudi. Ni, mereka ni siapa yang hampir titik minyak atas kepala tengah kembang? Saudara hang. Cakap lagu tu depan-depan. Gubernur surrender. Pasal itu tanah harap tak ada pilihan raya. Pasal ni tempat kita. Siapa agak-agak kembali kepada kitab. Tak boleh lebih. Pasal tengok kat garis sebelah dah. Nak kembali pada kitab. Baik, as-sunnah menurut pandangan Khawarij, Mu'tazilah dan Syiah.
Penentang kita nombor satu, dia penentang kuat-kuat ni, nombor satu siapa dia? Khawarij. Tengok sini. Kaum Khawarij dengan berbagai cara menganggap bahawa sebelum peristiwa fitnah tahun 37 Hijrah, seluruh sahabat adalah adil. Ini Khawarij punya hal. Sebelum berlaku pembunuhan Osman, sebelum pertempuran di antara Muawiyah dengan Ali, Ali dengan Aisyah, sebelum jadi benda ni, sahabat semua elok. Setelah jadi benda tu, sahabat pecah jadi dua. Ini dia punya, kita kata virus pemikiran dia, racun pemikiran dia. Tapi setelah itu, mereka mengingkari Ali. Khawarij tak terima Ali, tolak Osman dan sahabat yang tergolong dalam Ashabul Jamal. Kedua hakim yang ditunjuk oleh masing-masing golongan, siapa-siapa pun, sama ada sokong belah Ali ke, belah Muawiyah ke, belah Aisyah ke, siapa yang sokong, walaupun dia jadi orang tengah sekalipun, serta mereka yang menerima keputusan dan membenarkannya ataupun yang mengakui keputusan salah satu daripada kedua hakim tersebut. Dengan demikian, mereka menolak hal-hal yang diriwayatkan jumhur setelah peristiwa fitnah itu. Khawarij mengambil sikap, siapa yang terlibat dengan muharatus sahabah, pertempuran di kalangan sahabat, seluruhnya kafir. Kita tak boleh terima hadis daripada mereka. Kita terima hadis dari sahabat yang tak terlibat dengan benda itu. Ini satu racun yang masuk dalam kepala. Satu racun. Siapa bawa benda ni? Khawarij. Tapi kita mengaji Al-Ibanah kan, saya ingat kalau ada orang Khawarij sekarang ni di Malaysia, tiba-tiba dia kata di Malaysia, dia kata Ali tak boleh pakai, Aisyah tak boleh pakai, Muawiyah tak boleh pakai. Dia kata lagu tu terang-terang. Depa ni semua kapiak, dia kata lagu tu. Dan dia bagi tahu saya Khawarij. Agak-agak ada orang bangkit lawan tak? Ada. Kita pun, Syiah pun kita lawan juga kan. Okay, apa dia ni, otak pun tak mana, manyau ke mimpi ke apa ni, tak cukup tidur punya orang. Kita marah. Tetapi baru ni kita baca dalam Al-Ibanah kan, apa kata Khawarij? Khawarij, satu klip daripada Khawarij punya puak ni nama dia Hururiyah. Ingat balik? Kan? Apa dia kata? Dia kata Tuhan ada di mana-mana. Tuhan tak ada di aras. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan boleh duduk dalam longgok sampah. Tuhan boleh duduk dalam kandang kambing unta. Tuhan boleh duduk dalam poket kita. Ikut suka dia nak duduk tak mana. Tuhan fi kulli makan. Tuhan ada pada semua tempat. Yang tu rupanya fahaman Khawarij. Kita benci dengan Khawarij ni. Tapi bila mengaji sifat 20, mengaji hak Khawarij punya. Tengok. Musuh ni kalau duduk di luar, orang putih kata, kita tahu dia. Itu Melayu kata. Orang putih kata, we know him. Betul grammar tu. Kan? Kita tahu dia. Kita tahu. Tapi kalau dia masuk dalam, nampak je. Dia masuk dalam kita, dia masuk dalam sifat 20, dia kata Tuhan ada di mana-mana. Yang ni Han nak fight macam mana? Han nak fight macam mana? Tak boleh. Tak boleh fight Pak Mik. Kita jadi pasrah. Tak boleh nak buat apa. Kita abang semai hajat tadi. Nawawi kata, hadis dia dua saja kan. Ima dhaif, ima palsu. Kan? Kita nak buat apa Pak Mik? Ni, dua orang putih kata, dua monster. Monster ni kira monster ni bukan raksasa, dia macam giant lah. Dia orang, muka orang semua tapi dia besar, dia macam giant, dua kuasa besar. Dua kuasa besar ni duk berkelahi. Kan? Seorang jadi pembangkang, seorang tak bangkang, berkelahi. Tapi bila mai semai hajat, dua-dua buat. Dalam duk berkelahi tu. Dalam duk berkelahi. Ini dasar ekonomi saya paling baik. Dia ni kata, pergi lah hang seorang baik. Aku pun baik juga.
Aku punya dasar ekonomi lagi bagus. Beli kapal terbang, jatuh dalam laut semua. Tapi duit dah bayar, kapal tak sampai. Kan? Pasal apa? Ombak kuat sangat Pak Min. Dasar ekonomi aku lagi baik. Pasal apa? Jualan berdasarkan commission. Hampa tak cerdik. Hampa kalau bagi kerja ekonomi, hampa nak tidur rumah setinggan lah. Tengok aku. Kapal tak ada sampai, aku beli dah rumah 24 juta. Berkelai. Dalam duk berkelai kita pun duk tengok berkelai. Mai semaya hajat dua-dua buat. Yang ni nak lawan kau nak. Kita jadi tersepit. Kita tersepit. Kita duk tengok, tadi berkelai. Bila mai bab bidah, mereka serupa. Bila mai bab mengaji sifat 20, Tuhan ada di mana-mana. Dia pun serupa. Ini kita duk baca ni. Ini kita duk baca ni. Kalau Khawarij mai dalam dia punya ni, orang lawan. Tapi dia mai dalam fikrah-fikrah jadi musuh kepada sunnah. Benda ni jadi musuh kepada sunnah. Siapa tak buat sembahyang hajat, jahat. Tak mau sembahyang hajat, sama hukum macam tak sembahyang isyak. Tak ni budak-budak nak periksa lah ni kan. Ni, Yasin Perdana, letak ayam, panggil pakar motivasi. Pakar motivasi pula, bagi motivasi bid'ah. Bagus minum ayak ni. Pasal dia ada molekul. Bila minum ayak ni, dia masuk dalam badan. Anak saya dulu malas. Sejak minum ayak ni jadi cerdik. Anak saya ni dulu bengong betul lah. Sejak dia minum ayak Yasin ni, dia jadi super power. Pergi sekolah pun tak akan bayar sekolah. Terbang macam Superman. Anak saya. Ni pakar motivasi ni. Kita tengok muka elok. Rupanya cacat kau ni. Akal cacat. Dengan cikgu besar, dengan cikgu kecil, semua duduk sampai tukang kebun sekolah. Baca Yasin. Sana duduk periksa. Kena bagi ada hubungan dengan langit. Kita nak kata apa? Kita kata Nabi tak buat. Hang semua Nabi tak buat. Hang semua Nabi tak buat. Awak nasi lemak Nabi makan tak? Dia tanya kita. Hang semua Nabi tak buat. Hang semua Nabi tak buat. Leceh betul ya? Nak buat apa? Nak buat apa? Bukan kata sekolah, sampai pendidikan, Kementerian Pendidikan duk pergi buat kerja-kerja. Yang Syafi'i kata ahmak ni. Buat arahan kerajaan. Ni, lepas raya ni, pakat-pakat doa apa lah, apa dia doa awaitan akhirnya. Apa betul dah ni? Elok sebelum bang nak baca, lepas bang kita nak kata apa? Yang buat itu national. Bukan National Geography. National ni, kebangsaan. Daripada masjid negara, turun deri, turun daerah, turun jamek, sampai surau. Itu yang kata turun temurun tu. Nak kata apa? Kita kata tak ada. Sayyidina Umar pun dia lagu tu saja tak ada. Dia kata Sayyidina Umar tak baca apa pun tak apa. Dia dah Sayyidina Umar. Ni kita tak ada Sayyidina ni. Kita tak ada Sayyidina ni dok kena pergi buat. Bekal kita banyak mana? Khawarij punya pemikiran duk ada di tengah-tengah kita ni. Pasal itu dia abang sunnah dimusuhi oleh puak-puak ni. Siapa yang tak suka dengan sunnah, dia mesti kena virus puak-puak ni. Dia mesti kena, dia kata. Menurut Dr. Muhammad Mustafa Al-Azami, bahawa Khawarij menerima sunnah Nabi SAW dan percaya bahawa sunnah sebagai sumber asasi bagi tasyri' Islam. Khawarij dia terima benda tu. Sunnah kita kena pakai. Kerana itu tidaklah mutlak bahawa seluruh Khawarij menolak as-sunnah yang diriwayatkan para sahabat sesudah tahkim maupun sebelumnya. Ini pandangan daripada Dr. Muhammad Mustafa Al-Azami. Dia kata secara asas Khawarij tak menerima sebahagian sahabat. Tapi bukan dia menolak hadis secara total. Tetapi di sisi sunnah, menolak sahabat, walaupun terlibat dengan perang, dia tak terima sahabat itu, telah berlaku cacat di dalam agama yang dia terima. Ini kerana di sisi ulama sunnah, peperangan di kalangan sahabat itu berpunca daripada fitnah yang kita tak boleh kait siapa betul siapa salah. Ini ijtihad. Dan di sisi ahlu sunnah, mereka ini betul seluruhnya.
Ini musuh kita nombor satu, Khawarij. Dan Nabi sebut tentang Khawarij ni. Nabi kata apa? Khawarij ni Nabi kata kilabun nar, anjing neraka. Khawarij ni Nabi kata anjing neraka. Mereka akan jadi anjing menyalak dalam neraka. Antum bayang? Tiba-tiba akidah Khawarij yang menyatakan Tuhan tak bertempat, ada di mana-mana, dianuti oleh orang yang mengaku Ahlus Sunnah tapi akidah Khawarij. Kasar akhwan, saya baca dalam buku-buku ulama kita kasar. Kalau Khawarij itu anjing dalam neraka, total lah dia Khawarij. Dia akan jadi anjing neraka. Bagaimana dengan orang mengaku sunnah tapi akidah dia Khawarij? Dia pun ni jadi seperti binatang kacukan masuk neraka. Orang kata kacu anjing dengan khindir, jadi dia pun. Bahasa kasar. Saya tak cakap tempat lain kat sini. Tempat lain cakap lagu tu dibalis je dah. Ya. Tetapi itu tertulis dalam semua buku-buku imam-imam sunnah. Ketika mereka bercakap akidah, mereka cakap dengan straight. Siapa anuti akidah lain daripada Ahlus Sunnah, dia jahanam, dia lunyai. Dia lunyai. Abu Hanifah ada mazhab dia, pandangan dia. Kita belajar dah fiqh baru ni kan. Syafi'i, Malik semua ada fiqh. Tapi bila tanya di mana Tuhan pada mereka, seluruh mereka menjawab Allah fis sama, di langit. Seperti mana Allah cerita sendiri dalam Quran. Tapi ditanya pada ulama-ulama Khawarij, Tuhan mana boleh duduk di langit? Dia pula bagi tahu apa yang layak dekat Tuhan. Mana kalau Tuhan duduk di langit, kacau dia kata. Kacau. Pasal apa kacau? Dia guna otak dah, dia kata tak boleh. Habis Tuhan duduk tak mana? Tuhan tak ada tempat, dia boleh duduk tak mana-mana dia suka. Itu yang bomo tu duk panggil, kata Tuhan main duduk dalam bilik rumah dia. Dia kata malam ni Tuhan main rumah dia. Bomo lagi satu pula telefon dia. Macam mana kata Tuhan main rumah ni? Dia duduk ada dengan aku. Allah khilaf pula dah. Dia tu pula kata sorry tersilap. Ni wakil dia nampak muka lagu dia. Bomo. Main ke? Kita duk cakap pasal khilaf ulama, dia pun khilaf Tuhan. Orang Melayu, orang Islam, Jumaat pi. Perangai lagu ni. Pasal tu firqah lain daripada sunnah cukup bahaya. Yang kedua, siapa penentang kita? Mu'tazilah. Mu'tazilah. Di antara ulama terdapat perbezaan pendapat mengenai Mu'tazilah terhadap sunnah. Apakah mereka sejalan dengan jumhur ulama tentang penggunaan sunnah sebagai hujah dan juga tentang pembahagian hadis menjadi mutawatir dan ahad? Ataukah mereka menolak hadis ahad sahaja atau menolak as-sunnah secara seluruhnya? Mu'tazilah dengan kita sama macam Khawarij dengan kita dalam bab akidah. Mu'tazilah juga tak boleh terima Tuhan bersemayam di arasy. Tuhan tak boleh duduk. Istawa dengan makna istaula. Duduk di arasy bermakna bukan istawa tapi istaula, menguasai daripada atas. Dia sama dengan Khawarij. Dia tak terima hadis-hadis ahad. Dia tolak sahabat. Sahabat Nabi dia tolak. Dia mau satu hadis diriwayatkan oleh sahabat yang banyak, seorang tak boleh. Dia nak pakai dalam akidah. Ini satu virus dalam pengajian ilmu hadis. Kalau dibuka ruang boleh mempertikaikan para sahabat, akan rosak. Benda ni akan rosak. Tu ulama sunnah kata hadis sahih itu ittasala sanaduhu. Sanad dia bersambung. Nabi kata tasma'una, kamu dengar daripada aku. Sami'a minkum, akan ada orang lain dengar daripada kamu. Sami'a mimman sami'a minkum, akan ada pula orang yang mendengar daripada orang yang mendengar daripada kamu. Daripada hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah ni, ulama kata apa? Inilah maksudnya ittasala sanaduhu, sima'. Sahabat mendengar dengan cuping telinga daripada Nabi. Ini menyebabkan bersambungnya sanad. Bagaimana Mu'tazilah kata satu sahabat tak boleh pakai, sedangkan dia juga dengar daripada Nabi. Nabi akui pendengaran dia. Sanad dia bersambung. Bila sanad bersambung, ada wajah hadis sahih. Ada wajah. Dhabit.
Dhabit yang tamam. Dia hafal, dia faham, dia boleh baca balik apa yang dia hafal, dia faham. Ataupun dia tulis, dia boleh baca balik apa yang dia tulis. Memenuhi hadis-hadis yang sahih yang kedua. Ada dia hafal, tapi bila suruh baca dia tak leping. Dia hafal, dia boleh baca. Bila tanya maksud faham, dia dah tak faham. Maka tak layak cerita dia itu masuk dalam riwayat yang sahih. Tak layak. Illah syuzuz. Tidak boleh ada illah, kecacatan dari segi pertembungan di antara dua rawi yang sahih. Tak boleh ada. Hadis-hadis dhaif semua tolak. Angkat semua yang sahih. Tiba-tiba dalam semua yang sahih, antara perawi sahih dengan perawi yang lebih sahih, wujud dia punya pertembungan. Maka perawi yang kurang sahih itu akan ditolak. Tak boleh ada, dia kata adamul illah. Adamul illah. Tak boleh ada ma'lul. Hanya orang yang muhaddisin saja tahu. Dah tapi jadi sahih. Kali kedua repeat, dia ma'lul. Cacat yang sangat tersorok. Dia panggil ma'lulul hadis. Hadis itu ma'lul. Orang tak tahu. Bila benda ni semua komplit, baru nak jadi hadis sahih. Macam mana Mu'tazilah tak boleh terima syarat-syarat ni semua? Bila dia tak boleh terima, bermakna dia tak boleh terima satu berita itu ditapis secara benar. Maka dia tolak. Bila dia tolak, ini satu racun yang masuk dalam dunia hadis. Al-Amadi mengutip pandangan seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Abu Hasan Al-Basri, Abu Husain Al-Basri, iaitu secara rasional ibadah berdasarkan khabar ahad wajib diamalkan. Selanjutnya dia mengutip pandangan Al-Jubai, tokoh Mu'tazilah, dan sebahagian mutakallimin menyatakan secara rasional melaksanakan ibadah atas hadis khabar tak dapat dibenarkan. Tokoh Mu'tazilah ni terkenal dengan nama Al-Jubai ni. Dia pengasas Mu'tazilah. Bapa tiri kepada apa? Abu Hasan Al-Asy'ari yang keluar. Dia tokoh besar. Dia kata hadis ahad tak boleh pakai. Hadis yang kurang perawi dia. Hadis yang perawi dia tak sampai gelaran mutawatir. Satu hadis 20 rawi, 30 sahabat riwayat, baru dipanggil mutawatir. Tapi satu hadis 2 sahabat, 3 sahabat, dia kata buang. Ibadat-ibadat tak boleh dibuat dengan hadis itu. Ini satu racun. Bila dia buang hadis lagu tu, bermakna dia tolak keadilan sahabat. Sedangkan Quran mengakui mereka ahli syurga. Mana boleh tolak? Albani kata, kalau satu sahabat buat satu amalan, maka kita tak boleh panggil amalan itu bid'ah. Kerana satu sahabat buat sudah cukup. Mereka adalah ahli syurga. Tapi tahlil ni tak ada satu sahabat buat. Macam mana kita boleh buat? Sebahagian ulama mengemukakan tentang pandangan kaum Mu'tazilah mengenai masalah ni. Abu Mansur Al-Baghdadi, penulis Al-Muwaqqif, dan Ar-Razi mengemukakan pandangan Nizamiyah. Mereka mengingkari mukjizat Nabi. Mereka mengingkari hujah hadis ahad. Mereka mengingkari hujah ijma' dan qiyas. Ini kerja Mu'tazilah. Hadis-hadis mukjizat dia tolak, hadis-hadis ahad dia tolak, ijma' dan qiyas pun dia tolak. Habis dia terima apa? Dia terima apa yang dia prinsipkan saja dalam mazhab dia. Dia terima. Terkena hadis palsu lah. Terkena apa? Terkenalah. Kemudian dia menyebut bahawa umumnya kaum Mu'tazilah mengikut pemikiran siapa? Nizamiyah. Al-Khudari mengambil kesimpulan dari pendapat Asy-Syafi'i dan begitu pula Mustafa As-Sibai bahawa yang menolak seluruh hadis adalah Mu'tazilah. Menurut Dr. Mustafa Al-Azami, bahawa Mu'tazilah mengambil hadis-hadis Nabi tetapi mereka menolak hadis-hadis bertentangan dengan kaedah pemikiran mereka. Jadi tidak menolak seluruh hadis. Dia tak tolak seluruh hadis, tapi dia buat silap cukup besar. Apa dia? Dia dahulukan pemikiran. Tak boleh. Dalam akidah, wahyu duduk nombor satu. Walaupun tak sama dengan kepala otak. Menang wahyu, kalah kita. Mu'tazilah buat silap, dia letak nombor satu akal. Pasal tu yang duduk pergi kata Tuhan duduk di langit ni,
Hadis. Quran. Yang kata Tuhan tak leduk di langit, akal. Dia menangkan akal, dia tolak nas. Dan bila dia tolak nas, nas tu pula dia kena olah. Bila dia olah tak masuk dengan akal. Dia cari sebab sanad. Tengok-tengok sahabat yang merawikan, kurang. Dia cari jalan tolak. Pasal apa? Dia letak akal. Ini satu racun yang cukup besar dalam akidah. Dan ahlu sunnah meletakkan mereka ini sebagai penentang sunnah Nabi SAW. Bahaya ya keterima, cukup bahaya. Orang main baca hadis, kita tengok kata betul ke. Tambahlah ni dia duduk di Mekah. Macam-macam hadis dia duduk dengar. Hadis yang tak ada pun ada. Hadis yang tak masuk akal pun ada. Ni orang pergi Mekah kan. Jangan cerita ke orang lah. Pasal kita. Dia kata, Syekh tak pergi Mekah tu ni. Dia kata, Ana tahun ni keluar 4 bulan. Kata, tak pergi Mekah ni, kita tak bisa pergi umrah pun. Nah, umrah pun jarang pergi. Aku sana duduk keluar 4 bulan. Betul dia kata, Syekh, orang nak pergi Mekah ni, Tuhan tapih dia 70 kali. 70 kali punya tapih. Nama dia naik tapih. Sampai 70 lapisan lepas, baru dia pergi Mekah. Ni kita pun dengar seronok lah kan. Kita pernah pergi Mekah seronok. 70 kali nama aku naik. Tapi dia kata, orang nak keluar 4 bulan ni, Tuhan tapis 120 kali. Allah. Apa dia tu? Dia cakap macam tu. Orang pergi keluar 4 bulan ni, Tuhan tapis 120 kali. Yang cakap ni, bukan jual kacang putih. Yang cakap ni bukan karkun biasa. Buz rokok. Buz rokok ni kira boleh buat patua lah. Buz rokok. Cakap ni besar-besar. 120 kali. Kita pun, tadi aku 70 kali dah. Ni 120 kali. Maknanya keluar 4 bulan tu lebih istimewa daripada pergi Mekah. Apa ni? Anda kata apa? Ni kalau kita tak panggil firqah yang terkeluar daripada Ahlussunnah, kita nak panggil apa? Dalam akidah Ahlussunnah, mana ada benda ni? Ini masalah dia. Dia mengaku Ahlussunnah, tapi dia tak tahu ekor kepala. Ikhwan, saya bagi nasihat kat diri saya. Kita duduk mengaji ni, kena terang ke anak-anak kita. Apa itu akidah Ahlussunnah dan apa itu sunnah. Tak kalau dia akan jadi problem. Anak kita ni, dia takut kat kita je. Mai dekat anak kita, didik cucu kita, dia dah tak ada apa dah yang kita mengaji. Dah jadi kosong. Tak ada apa dah. Ni kita duduk tengok, duduk jadi dekat sebahagian orang. Bapak semayang cantik dah. Tahiyat cantik dah. Kita kata, pakcik slow sikit, lagi darah dia nak. Dia kata, pakcik slow sikit, duk bagi lagi darah. Cantik, semua cantik. Orang Kelantan kata comel belaka dah. Cantik dah. Tengok tang subuh, Sami Allahu liman hamidah, tangan dia lurus. Dia ambil risiko, orang pandang dia. Dia ambil risiko tu. Dia kata aku ikut sunnah. Mai dekat anak dia, mai dekat menantu dia, mati. Tak ada. Anak dia tak boleh faham. Pasal apa? Dia tak turun. Dia tak ajar. Dia tak heret mai. Dia tak bagi dengar CD. Tak apalah. Bini pun tak mai. Perang sabilillah. Dia duk mengaji sunnah. Bini dia sound dekat dia, Pak Amir. Bini dia kata, apa abang ni? Sampai tak berjiran dengan orang. Dia pun buat kenuri arwah pun tak pi. Abang ingat esok abang mati anjing nak heret kan? Allah, Pak Amir, dia tolak kepiak. Garuk tengah kepala. Bini cakap lagu tu. Anda buat lagu mana? Bini nak tengok gambar apa? Itu pailang kita kasih sailang. Pasang. Bini nak tengok. Nama gambar. Bukan nama kita. Segi pergi tulis pula. Tak ada. Kita tu nama gambar. Itu pailang kita kasih sailang. Bini nak tengok KL Gangster. Pasang. Bini nak tengok apa dah? Adenan semput 3. Pasang. Dia tu sampai semput pun tengok juga. 3.
Ni ceramah-ceramah agama tu dia duduk dalam satu kotak. Nak pasang bagi menantu dengar, ketak tangan. Nak jolok CD tu macam nak ambil rokok keluar daripada kotak. Ketak. Awak jadi macam tu. Awak pergi jadi rapelah. Awak darah tinggi naik ke? Bila kita buat lagu tu, sunnah mati dekat anak kita, cucu kita. Cucu kita habis sekolah kebangsaan. Habis jatuh agama dah. Balik, cucu kita tak semayang. Cucu kita semayang. Cucu kita umur 5 tahun, 6 tahun, bagi tahu kat dia. Abang, Nabi semayang macam ni. 5 tahun dia tahu apa? Itu bukan tahu tak tahu. Bila dia tahu semayang, dia tahu Nabi duduk tang sini. Ulang sebut dekat budak 5 tahun. Yang orang 50 tahun tak boleh ingat, dia boleh ingat. Ni, untuk orang anak abang ni, Nabi tak buat tahlil. Ustaz Luqman, anak dia nama Sumayyah. Anak dia nama Sumayyah, besar mana? 3 tahun ke 4 tahun. Dia kata kat saya, Ustaz, kata dekat Sumayyah, Tuhan duduk tang mana? Saya pun tanya, Sumayyah, Tuhan duduk tang mana? Dia kata, fis sama, di langit. 5 tahun. Ya. Yeah. Sahabat kita Pai Terbung, anak dia nama Fakhri. Syah, anak dia nama Fakhri. 5 tahun ke 4 tahun. Tanya saya kat dia, Tuhan duduk tang mana? Fakhri, Tuhan duduk tang mana? Di langit. Dia bukan tahu apa dia kata. Itu nama dia tarbiyah. Kita tak buat apa kat anak kita. Anak kita balik, dia cerita, ayah tadi tempat kerja mereka buat doa selamat. Anak kita tak boleh settle benda tu. Problem. Tuhan tanya kita esok, ku anfusakum wa ahlikum nar. Neraka. Tuhan ancam. Bini kita. Hang nak jadi bini aku, syarat ahlu sunnah. Hang tak mau jadi ahlu sunnah, hang tetap bini aku. Tapi nombor 2 nanti mai. Yang ahlu sunnah. Saya tengok belah sini, kan? Pak Mik, makcik mai kan? Dia tanya pasal apa? Supaya aku didik nombor 2, hang boleh tengok. Aku didik hang keras kepala. Aku buat benda ni kerana Allah. Aku suka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hang ni nampak macam semak perut sikit. Lah hang tengok aku didik adik hang guna. Hang tengok. Hang sebagai kakak ambil iktibar. You see and you learn something. Hang tengok, hang belajar. Kalau nombor 2 ni aku ajak pun tak jadi juga. Kan? Aku belajar dengan Abang Jamil benda ni. Ada Kak Pa, ada Senah, Kak Senah, Kak Pa, Kak Senah dengan Rohani. Ada 3. Malam pertama rumah Kak Pa, malam kedua rumah Kak Senah, malam ketiga rumah Hani. Demikianlah Abang Jamil giliak sampai Abang Jamil mampus. Yang mampu aku, bukan hang. Yang mampu aku. Jadi aku nak ahli sunnah, aku nak keluarga sunnah. Kita kena tunjuk ikhwan. Benda ni tak boleh saat ni Pak Mentua kata apa? Forget it. Pak Mentua. My father ilah. Tapi dia kena tahu kita orang sunnah. Dan dia kena tahu akidah dia juga sunnah. Tak boleh bagi alasan, ni Ustaz, Pak Mentua duduk belakang, saya sembahyang subuh di rumah, saya angkat kunut. No. Hang sembahyang kerana Allah. Hang tak angkat kunut kerana Allah. Tak ada kerja dengan Pak Mentua. Tak, sekali lagi dia beletak. Apa ni? Hang cakap apa ni? Nampak dia bunyi dah. Itu cerita dia. Jadi yang ketiga, siapa dia musuh sunnah ni? Syiah. Syiah musuh sunnah. Macam mana dia musuh sunnah? Apa dia buat? Mai tentang Syiah ni dia cerita panjang sikit. Dia cerita sampai 2 muka surat. Syiah ni masalah sikit. Kita akan tengok lagi sekali. Nanti bab Syiah ni saya ingat saya nak bawa memo dia tu. Bagi seorang satu. Tengok. Macam tadilah Mu'tazilah tadi. Kita tak suka dia.
Tapi akidah dia duk ada kat kita. Syiah pun demikian. Kita duk perang, kita perang dengan Syiah, tangkap semua. Tengok-tengok amalan dia duk ada kat kita. Itu ada dalam dia punya kenyataan dia. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.